أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, pendengar, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama-tama dan terutamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ataupun pada subuh yang berbahagia ini, hari Sabtu bersamaan dengan 21 Syawal 1441 Hijriah, kita diberikan lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam sesi kuliah maya ataupun sesi kuliah online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuan Wandi pun sihat. Ustaz Ramzi pun ada online tu. Subhanallah. Mungkin boleh buat forum kot pagi ni dengan Ustaz Razi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 20 hari berlalu daripada bulan Syawal. Hari ini kita masuk kepada hari ataupun pagi yang ke-21. Alhamdulillah, Allah masih lagi mengurniakan nikmat usia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kekuatan, keupayaan untuk bangkit pada pagi hari, melaksanakan solat fardu subuh. Mudah-mudahan berjemaah insya-Allah. Yang dapat ke masjid, yang dapat ke surau, alhamdulillah. Yang mana yang tak dapat, yang tidak berpeluang, maka mudah-mudahan dapatlah berjemaah sekurang-kurangnya di rumah. Mudah-mudahan mendapat ganjaran yang besar, ganjaran yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebut tentang peluang untuk pergi ke masjid, dapat berjemaah di masjid. Alhamdulillah, juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sejak daripada semalam, iaitu hari ke-20 daripada bulan Syawal 1441 Hijriah tahun ini, Allah mengizinkan kembali kebanyakan daripada kita untuk mengimarahkan rumah-rumahnya. Kita dah diberikan peluang sebab kelonggaran, apa yang kita panggil kalau di Malaysia ni PKPP, dan telah pun dibuat pengumuman berkenaan dengan masjid-masjid, surau-surau dibolehkan untuk diadakan solat secara berjemaah. Sebelum ni pun berjemaah juga, tetapi orang kata petugas-petugas masjid, imamnya, bilalnya, Tok Nojo dan sebagainya, manakala sejak semalam alhamdulillah, termasuklah ataupun khususnya di Johor Darul Ta'zim, kita telah diizinkan kembali dan diperkenankan oleh Tuanku Sultan untuk kita mengimarahkan masjid
dengan solat fardu secara berjemaah, tetapi maksimum seramai 40 orang jemaah. Kalau di Taman Pulau Indah kita ada masjid, kita ada surau dua. Jadi insya-Allah pagi sekurang-kurangnya 120 orang dapat solat secara berjemaah, ataupun bukan pagi ni sajalah, pada setiap waktu, termasuklah solat fardu Jumaat. Jadi solat Jumaat saya difahamkan masih lagi di masjid. Surau-surau yang sebelum ni pun adalah surau Jumaat, belum lagi diberikan peluang ataupun keizinan, kebenaran untuk diadakan solat Jumaat. Barangkali dengan apa kita panggil suasana pada hari ini, kita mohon agar diberikan kelonggaran. Wallahu alam, jika diizinkan dapatlah mungkin kalau solat Jumaat kita sebutkan tu dapatlah 120 orang. Apapun tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam sini. Mudah-mudahan semua dalam lindungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui pihak berkuasa agama dengan perkenan yang di-Pertuan Agong Dunia Maha Mulia, di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, bahawasanya kita umat Islam di seluruh Malaysia dapat kembali melaksanakan solat secara berjemaah di masjid-masjid dan di surau-surau. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, barangkali kita tengok di media-media sosial, ada sebahagian yang merasakan terkilan tak dapat bersama-sama dalam solat fardu berjemaah, termasuklah ataupun mungkin khususnya solat Jumaat. Saya fikir gini, kita tenang-tenang saja insya-Allah. Kita yang pertama sekali mematuhi apa yang telah diarahkan oleh pemimpin pihak berkuasa agama di negara kita. Itu sebahagian daripada kewajipan kita untuk patuh. Selain daripada Allah, atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Juga kita perlu patuh kepada ulil amri yang telah mengambil kira segenap aspek dan segi untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan dengan sempurna sebaiknya, di samping mengelakkan daripada penularan ataupun jangkitan rantaian wabak COVID-19 yang sedang kita hadapi. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan syifa, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabak ini daripada negara kita Malaysia khususnya, dan juga daripada bumi ini keseluruhannya, insya-Allah, agar kita dapat kembali melaksanakan ibadah di masjid, di surau seperti sedia kala, bahkan insya-Allah mudah-mudahan lebih baik lagi daripada sebelum-sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagi yang tidak berpeluang, kita anggap sahajalah itu adalah sebahagian daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa yang dapat pergi. Ada yang mungkin kata kenapa orang ni dapat pergi, kita tak dapat pergi dan sebagainya. Saya faham. Saya pun jemaah biasa aje. Wallahu alam, saya fikir kita husnuzan, benda ni tak pernah berlaku sebelum ni. Tidak ada masjid, tidak ada surau yang saya fikir yang mesti ataupun perlu memilih jemaah mereka sebelum-sebelum daripada ini. Kita sebelum ni nak pergi je lah. Tak ada pun rasanya AJK yang terpaksa membuat pilihan antara ahli qaryah, ramai-ramai itu kena pilih 40 orang pula. Jadi bukan satu perkara yang mudah saya fikir, dan mereka pun untuk mematuhi SOP, dan saya fikir juga mereka nak memilih kaedah yang terbaik untuk menggilirkan ataupun memberi peluang kepada jemaah. Kalau di Taman Pulau Indah secara khususnya pun kita ramai jemaah kita, tetapi ruang untuk melaksanakan solat secara berjemaah itu sangat-sangat terhad. Jadi pastinya mereka telah memikirkan cara yang dirasakan terbaik untuk membolehkan kita bergilir melaksanakan ibadah khususnya solat fardu di masjid dan surau. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha yang dilakukan, dan Allah juga memberikan kesabaran, mengganjarkan pahala kepada kita semua yang bersabar
atas ujian ini. Barangkali tak dapat pergi pun, usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan ruang dan peluang, daftar ke, cuba pergi awal ke dan seumpamanya. Kalaupun tak dapat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala juga, ganjaran daripada suasana yang berlaku. Apapun, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi inilah, kalau kita nak khususkan dalam majlis ilmu walaupun secara maya, mudah-mudahan mendapat kebaikan, ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang hujan dekat luar, selesa sangat. Kalau kita golek-golek lagi orang kata kan, tapi belum terbit matahari, jadi saya fikir kita berbicara beberapa perkara yang mudah-mudahan dengan perkara-perkara ini dapatlah kita mengambil manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah, agar kita mendapat kebaikan di dunia dan mendapat kebaikan di akhirat, seperti yang sering kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya petik daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, karangan susunan Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan dapat apa yang bakal saya kongsikan ini, insya-Allah dapat kita mengambil kebaikan daripadanya dan khususnya dapat kita amalkan bersama. Sebab apa? Apa yang saya nak kongsikan di sini saya petik daripada bab doa. Bab berdoa. Sebab apa kita cerita pasal doa? Banyak bab sebenarnya yang boleh kita bicarakan. Salah satu yang saya fikirkan kita sangat-sangat perlukan, bukan sekadar pada masa ini tapi pada setiap masa, iaitulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku mustajabkan. Maknanya kita mintalah kepada Allah. Bahkan Nabi SAW pun pernah ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jawab, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada persoalan tersebut melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Bila ditanyakan kepada kamu, anni, tentang aku, ditanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, jawab apa? Fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat-sangatlah dekat. Aku sangat-sangatlah dekat. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat hampir dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Allah SWT kata, aku akan menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa idza da'an, bila mana dia berdoa. Jadi panjang para ulama membahaskan tentang perkara ini. Para ulama membincangkan tentang apa yang dimaksudkan Allah menjawab, Allah memberikan mustajab kepada doa seorang hamba ketika mana dia berdoa ataupun bila dia berdoa. Sebahagian mengatakan bila mana seseorang itu berdoa. Dalam hadis ada disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri berasa malu apabila seorang hamba itu mengangkat tangan berdoa kepadanya dan tangan itu turun dalam keadaan Allah SWT tidak mengkabulkan doa. Jadi para ulama kata doa ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berdoa pasti akan makbul. Allah akan terima doa kita. Cuma bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kehendak ataupun hajat permohonan kita itu. Bagaimana cara Allah SWT menjawab, bagaimana Allah memberi mustajab kepada doa tersebut, terserah kepada Allah SWT. Ada yang berdoa kepada Allah sekian-sekian, Allah bagi seperti mana yang diminta dan Allah bagi pada masa yang diminta. Ada orang yang dia minta, Allah bagi seperti mana yang diminta, tapi Allah tak bagi pada masa dia minta. Allah tangguhkan pada satu masa, sama ada di dunia. Bila-bila masalah, kadang-kadang ada orang
Kisah-kisah yang kita dengar, seorang ini berdoa tetapi doa tersebut tak dapat dekat dia. Tapi Allah kurniakan kepada siapa? Mungkin anak dia, ada kepada cucu dia, keturunan dia yang lain-lain. Subhanallah, maknanya pemurahnya Allah, Allah tahu, Maha mengetahui bila masa yang sesuai nak bagi. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang berdoa, Allah bagi mungkin pada masa itu ataupun pada masa yang terkemudian, tetapi Allah tak bagi seperti yang dia minta. Tapi Allah bagi apa yang dia perlu. Itu antaranya lah. Dan ada juga golongan yang bila mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak bagi apa yang dia minta, Allah tak bagi pada masa yang dia minta, tetapi Allah simpan untuk satu masa nanti, bila? Iaitu di syurganya. Bila mana dah berada di dalam syurga Allah SWT, Allah bagi apa yang diminta tersebut dalam bentuk yang lebih baik pastinya, insya-Allah. Itulah kebesaran Allah SWT. Allah memilih untuk memberi kepada hamba-Nya seperti yang dikehendaki. Jadi kita ni, kerja kita sebagai hamba, berdoalah. Berterusan berdoa kepada Allah SWT. Sebab ada juga orang yang kata, kita berdoa daripada awal COVID sampai sekarang, masih lagi belum hilang COVID ini, tapi mungkin Allah tak bagi terus kesembuhan kepada keseluruhan COVID itu, tapi Allah dah bagi kita banyak benda. Allah dah bagi kita pergi ke masjid, Allah dah bagi kita untuk rentas negeri, dan macam-macam lagi lah nikmat yang lain yang mungkin kita nampak enteng, kita nampak kecil, kita nampak biasa-biasa, ataupun orang sekarang kata bisya-bisya aja, kan? Kita nampak biasa sahaja nikmat itu, tapi sesungguhnya itulah salah satu cara Allah SWT nak memberikan apa yang kita pohonkan ke hadratnya. Baik, jadi itu antara kepentingan berdoa, dan kita perlulah sentiasa berdoa. Setiap kali selepas solat kita berdoa, di hujung solat dituntut untuk kita berdoa. Ulama kata pada tahiyat kita, setelah kita membaca tahiyat, sebahagian mengatakan selepas daripada kita memberikan salam, apapun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat, dalam sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita naik kenderaan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita turun daripada rumah, kita keluar daripada rumah untuk pergi ke satu destinasi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ringkas-ringkas amalkan, jadikan sebagai kebiasaan kita. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah. Keluar rumah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Masuk kenderaan baca subhanallazi sakhkhara lana. Samping tu kita baca bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak makan pun sama, tak salah untuk kita baca bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah. Sebab apa? Manalah tahu makan tercekik dan sebagainya, tersedak. Jadi kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kata yang ada peluang untuk masuk masjid, tinggal selipar di luar sebagai contoh, kalau masjid pula indah dia masuk dalam plastik. Jadi siapa yang tinggalkan selipar, tinggalkan kenderaan di luar, bacalah bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah. Banyak doa yang boleh kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca pagi dan petang mendapat perlindungan daripada Allah. Dalam kuliah-kuliah yang lain pernah saya sentuh tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, selain daripada membaca doa-doa untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh baca ayatul kursi, kita boleh baca 3 kul. Semua ini untuk mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa, pada setiap keadaan. Kalau ada setengah iklan ubat gigi, minta maaf kalau saya selitkan. Dia kata kalau gosok pagi perlindungan 12 jam. Kemudian gosok petang perlindungan 12 jam sampai pagi. Itu gigi, tuan-tuan dan puan-puan. Ni doa Allah dah bagi. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan kepada kita. Bacalah bacaan-bacaan yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan beberapa doa, tengok berapa banyak yang boleh kita kongsikan insya-Allah untuk kita mengambil manfaat, dan saya fikir lebih baik lagi kalau kita dapat amalkannya bersama-sama insya-Allah. Baik. Doa yang pertama yang saya nak kongsikan di sini. Sebuah doa riwayat dalam hadis riwayat Tabarani, Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim.
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang saya kira mungkin ramai yang dah hafal dan dah pun mengamalkannya, tetapi bila kita cuba untuk mendalami tentang doa yang kita amalkan itu, mudah-mudahan ada manfaat yang lebih besar. Maknanya kita faham apa yang kita bacakan. Allah SWT memberikan kepada kita kekhusyukan bila kita membaca doa tersebut, dan kita lebih bersemangat untuk mengamalkan doa yang kita pelajari, yang kita fahami. Apakah doa yang pertama yang kita nak kongsikan pada pagi ini? Satu doa daripada Nabi SAW seperti yang saya sebutkan tadi, Tabrani, Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Saya ulang sekali lagi. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak ulang-ulang banyak kali pun boleh, nanti bila dah habis live video ni, tuan-tuan boleh ulang-ulang dengar doa ini dan mungkin cari tulisannya agar dapat kita amalkan bersama. Ataupun nanti bila dah selesai live video ni, saya akan kongsikan di ruangan komen pada video ini tulisan matan doa yang saya kongsikan. Baik. Jadi doa yang pertama, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Apa maksudnya? Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, ahsin, perelokkanlah ya Allah. Sempurnakanlah ya Allah. Jauhkanlah segala keburukan ya Allah. Sebab ahsin, minta kepada Allah SWT akan kebaikan. Seperti dalam doa yang kita sebut di awal tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan. Hasanah ni satu bentuk kebaikan yang sangat-sangat besar, yang Allah mengetahui berapa besar kebaikan yang nak diberikan tersebut. Kalau kita jumpa dengan orang, tuan boleh tak bagi saya satu bentuk kebaikan? Mungkin dia tolong aja, tapi dalam hati kita mungkin kita nak makan, kita nak duit, kita nak adalah benda-benda lain yang kita perlukan dalam hajat hati kita tu. Tapi dia tak faham. Allah Subhanahu Wa Taala faham apa yang kita hajatkan dan dirangkumkan dalam hasanah tersebut, kebaikan. Dalam banyak hadis pun digunakan istilah yang sama, iaitu hasanah, kebaikan. Jadi nama hasanah, nama Hasan ni, Husain, subhanallah, semua nama-nama yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perelokkan, baikkan, kau berikan kesempurnaan, aqibatana, penghujung, pengakhiran, fil umuri kulliha, pada urusan-urusan kami setiap sesuatunya. Maknanya apa? Ya Allah, aku ada urusan, kau perelokkanlah kesudahan setiap urusan yang aku lakukan. Lebih kurang gitulah. Maknanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perelokkan kesudahan pada setiap urusan-urusan aku, urusan-urusan kami. Hari ini berapa banyak urusan kita, tuan-tuan? Berapa banyak urusan tuan-tuan dan puan-puan? Sekecil-kecil urusan sampai sebesar-besar urusan. Ada orang bangun pagi sakit perut, duduk dalam toilet lama, tak selesai-selesai. Jadi minta kepada Allah supaya permudahkanlah kesudahan urusan tersebut. Perelokkanlah. Maknanya ialah kesakitan tersebut dihilangkan. Orang yang minum air diberikan hilangnya dahaga. Orang-orang yang makan diberikan kekenyangan. Orang-orang yang pergi kerja, Allah SWT sampaikan dan sempurnakan tugas itu dengan penuh kebaikan dan amanah. Orang-orang yang melakukan perjalanan, Allah SWT sampaikan ke destinasi dalam keadaan yang baik. Ini semua kesudahan yang baik pada setiap urusan yang kita lakukan. Ini yang kita minta dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar diberikan kesudahan yang baik atas urusan-urusan kita. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Kemudian seperti mana biasa dalam banyak doa Nabi ajar supaya kita selitkan ending doa kita apa? Wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Dan jauhkanlah kami ya Allah daripada kehinaan dunia. Khizyid dunya maknanya apa-apa bentuk yang menghinakan kita, apa-apa bentuk yang memalukan kita, aib-aib kita
yang kita sendiri tak nak orang tahu. Ya Allah, kau peliharalah aib kita ni daripada orang lain ketahuinya. Bukan sebab bila orang tak tahu, kita boleh ulang-ulang buat perkara aib tersebut. Tetapi bila mana orang tak mengetahui, Allah lindungi, kita ada uh, kecenderungan hati untuk meninggalkan keburukan tersebut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Kita minta agar Allah peliharalah, janganlah aib kita ni sampai tersebar. Janganlah kau malukan kami ya Allah, janganlah kau hinakan kami ya Allah. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan daripada azab hari akhirat. Janganlah kau azab kami ya Allah. Itu pun satu kesudahan urusan yang kita harap-harapkan ianya baik. Apa dia? Kehidupan kita. Kehidupan ini kita mohonkan urusan hidup kita ni ujung sekali itu baik. Kita minta agar bila mana kita berada di dalam kubur, urusan kita dalam kubur baik. Kita minta bila mana kita dibangkitkan di padang mahsyar, urusan kita di hari akhirat baik. Perjalanan menuju ke syurga Allah SWT, kesudahan syurga itu sendiri adalah satu kesudahan yang baik, pengakhiran yang baik. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Itu doa yang pertama yang mudah-mudahan dapatlah kita amalkan. Saya baca pun dapat kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan baca dapat kebaikan insya-Allah. Dengar pun insya-Allah mudah-mudahan dapat kebaikan. Allah kabulkan untuk kita semua insya-Allah. Baik. Satu lagi doa tuan-tuan, bolehlah kita kongsi sikit lagi insya-Allah. Sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain. Maknanya ramai periwayat hadis doa ini. Doanya sedikit panjang, tapi kalau dapat tuan-tuan dan puan-puan kita amalkan bersama, ada kebaikan daripadanya insya-Allah. Baik. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'a haula'il kalimat idza asbaha wa idza amsa. Ini menarik juga tuan-tuan dan puan-puan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan lam yakun Rasulullah yada'a haula'il kalimat. Tidaklah Rasulullah meninggalkan kalimat-kalimat ini, yakni berdoa dengan lafaz ini, idza asbaha wa idza amsa, ketika pagi dan petang. Jadi kita pun boleh amalkan sebab kita tahu Nabi pun amal pagi dan petang. Kita kata kita sayang Nabi, antara benda yang boleh kita lakukan untuk membuktikan sayang cinta kita kepada baginda Nabi SAW ialah melakukan apa yang dibuat oleh baginda. Yang disunahkan kepada kita lah. Yang hanya khusus untuk Nabi tak payahlah kita nak buat. Tetapi benda yang kita boleh ikuti, yang boleh kita contohi, maka kita lakukan. Bukti kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Jadi bila mana Nabi SAW buat bacaan doa ini pagi dan petang, maka kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah layak untuk kita mengamalkan doa ini. Apakah kalimah-kalimah doa tersebut? Pertamanya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Lafaz yang pertama dalam doa tersebut, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku pohonkan al-afiyah, keafiatan, kebaikan, kesihatan, keelokan. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Itu bahagian pertama daripada doa ini. Kemudian disambung lagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyayi wa ahli wa mali. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyayi wa ahli wa mali. Ya Allah, aku pohonkan darimu al-afwa, kemaafan, keampunan. Kita minta, ya Allah, minta maaf ya Allah. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afiyah, dan keelokan, afiat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mana?
fi dini, pada agamaku. Maknanya urusan agama kita, kalau ada salah silap, ya Allah, minta maaf. Mohon ampun, ya Allah. Jangan kau salahkan aku, ya Allah. Jangan kau azab aku, ya Allah, atas kesalahan dalam bab beragama, ya Allah. Kau perelokkan urusan agamaku. Bantulah aku untuk memahami agamamu, ya Allah. Jadi kita minta maaf kepada Allah dan berikan keelokan fi dini, pada agama, urusan-urusan agama, pengamalan agama kita, ibadah kita. Wa dunyai, dan pada duniaku, ya Allah, kau berikan keelokan pada duniaku. Maknanya urusan dunia kita agar Allah SWT berikan segala bentuk keelokan. Kerja kita Allah bagi kerja yang elok. Kesempurnaan kerja kita Allah bagikan kesempurnaan yang elok. Apa lagi? Kehidupan kita semua, kita minta agar Allah SWT berikan segala yang elok, insya-Allah. Allah SWT berikan segala yang elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik doa tadi. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku mohon maaf dan aku mohonkan keafiatan pada agama. Wa dunyai, dan pada duniaku, ya Allah, mintakan keelokan, minta kemaafan pada duniaku, ya Allah. Maknanya urusan-urusan dunia kita minta agar Allah Subhanahu wa taala perelokkan. Wa ahli, dan pada ahli-ahliku, ahli keluarga kita, ya Allah, maafkan mereka kalau mereka ada kesalahan. Tak semua benda boleh kita perbetulkan, tuan-tuan dan puan-puan. Tak semua benda. Ada yang kita cuba usaha, tapi ustaz, macam mana nak buat, tak nak dengar. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kau perelokkanlah, kau ampunkanlah mereka, kau perelokkanlah mereka pada ahli keluarga khususnya. Wa mali, dan pada hartaku, ya Allah, kau elokkanlah hartaku. Elok macam mana? Tak semestinya banyak, tapi ya Allah, elokkan punca dia. Kan Nabi sebut dalam hadis akhir zaman, akan tiba masa yang orang tak peduli dah mana datang harta. Halal ke, haram ke, dia kira halam. Semua benda yang boleh ambil. Minta maaf, halam tu bukan istilah agama, tuan-tuan. Tu campuran orang buat, halal campur haram. Jadi halam. Ingat almarhum guru kita, Ustaz Datuk Ismail Kamus, kadang-kadang dia pakai istilah tu juga, halal campur haram, jadi halam. Kan? Orang tak peduli, tuan-tuan. Ambil aja yang haram pun. Jadi kita minta kepada Allah agar perelokkanlah rezeki kita, kan? Harta kita, ya Allah, perelokkanlah, ya Allah, harta kita. Harta itu juga perelokkan dalam bentuk macam mana? Mana kita belanjakan harta. Elokkan. Ada orang dapat harta tapi belanja pada tempat-tempat yang tak elok, ataupun belanja pada benda-benda yang merugikan, yang tidak menguntungkan, benda-benda yang tidak ada manfaat, benda-benda yang sia-sia. Ini antara perkara yang na'udzubillah minta Allah jauhkan. Tu kita minta agar Allah perelokkan. Kalau ada tersalah kita belanja, ya Allah, minta maaf, ya Allah. Kita minta al-afwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada harta kita, dan kesudahan yang baiklah. Kita tak nak harta kita nanti jadi benda yang tak elok. Apa maksudnya? Mungkin setelah daripada kematian, harta dibahagi-bahagikan, jadi punca gaduh, jadi punca orang berbalah, punca anak-anak tidak bertegur, bermusuh dan seumpamanya. Na'udzubillah. Kita tak tahu. Kita dah dalam kubur waktu tu, nak uruskan macam mana, tuan-tuan dan puan? Tak boleh dah. Tak boleh keluar, jangan bergaduh harta ni. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Jadi kita minta kepada siapa? Penguasa. Orang kita minta kepada yang menguasai, yang mengawal, yang memberikan, yang mengetahui tentang harta-harta kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan keelokan kepada harta kita, sama ada ketika kita memperolehinya, ketika dia berada di tangan kita, kita menggunakan, dan setelah kita melepaskan harta tersebut. Baik. Kemudian bahagian ketiga doa ini, dalam riwayat yang sama, Nabi SAW juga membaca, Allahumma astur awrati, Allahumma astur awrati, ya Allah, kau tutupkanlah, ya Allah, auratku. Aurat ni apa yang kita faham sebagai aurat tu satu, dan juga apa perkara yang memalukan kita, yang kalau orang nampak memalukan kita, tu aurat lah tu, kan? Perbuatan ke, pertuturan ke, dan seumpamanya, agar nampak yang baik-baik sahaja. Bukan hipokrasi ni, tuan-tuan dan puan-puan.
bukan hipokrasi, tetapi kita meyakini, kita mempercayai dan kita mengakui bahawa setiap manusia itu ada kekurangan dan kelemahan. Tak ada orang yang sempurna melainkan Nabi SAW yang Allah jadikan dia sebagai contoh tauladan yang terbaik. Maknanya sempurnalah. Allah jadikan sedemikian rupa. Tapi kita ada kekurangan-kekurangan yang kita mungkin cipta sendiri sebab kelemahan kita dan sebagainya. Kekurangan yang ada itu adalah aurat kita. Kita pohon kepada Allah agar Allah tutupkan aurat kita. Kelemahan-kelemahan kita. Allahumma astur aurati. Kan kadang-kadang tengok orang perempuan, saya bawa orang jemaah umrah pun sama. Sekarang ni tak boleh nak pergi umrah. Belum boleh lah. Belum boleh pergi haji tahun ni. Jadi kita pohon agar Allah permudahkan urusan kita untuk dibolehkan sampai semula ke tanah suci. Antara perkara yang menjadi kebimbangan orang perempuan sebagai contoh di tanah suci. Termasuk di sinilah. Tapi kalau di sini pergi solat, dia dah siap-siap. Orang kita ni kan, orang perempuan dia pakai telekung. Dia pakai tu, dia pakai elok-elok, terus solat, selesai. Tapi kalau di tanah suci ni, ketika melakukan ibadat umrah sebagai contoh, dia kena banyak bergerak. Dia dah pakai elok-elok, nak tawaf tu, 7 pusingan sambil berjalan, dilanggar, ditolak dan sebagainya. Mungkin tergerak tudung sana sini kan, pakaiannya, baju, seluar, kainnya dan sebagainya. Mungkin ada kebimbangan, terkeluar rambut sikit ke, auratnya terbuka dan sebagainya. Benda-benda yang kita tak boleh nak kawal. Tu kadang-kadang ada yang muslimat, kawan dia tu, rambut kau terkeluar. Contoh gitulah kan. Jadi, benda-benda yang kita tak boleh nak kawal. Kita dah usaha tapi tak boleh nak kawal. Ini sebagai perbandingan ataupun contoh. Maka kita minta kepada yang maha berkuasa untuk bantu memelihara aurat tersebut. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Apa maksudnya? Tadi kita minta agar Allah tutupkan segala aurat kita, perkara-perkara aib pada diri kita. Bila kita minta kepada Allah wa amin rawati, maknanya ya Allah berikan ketenangan, keamanan daripada segala benda yang aku takut. Berikan keamanan dan ketenangan daripada segala benda yang aku takut. Rawati, kita bimbang. Kita bimbang benda tu, maka kita minta agar Allah SWT jauhkan segala rawat tersebut. Kita minta agar Allah SWT pelihara kita daripada ketakutan-ketakutan yang melampau. Contoh musim Covid ni kan, kebimbangan kita. Jadi, ialah kita bimbang sebab dia penyakit yang dikira berbahaya. Kita berserah kepada Allah SWT, tapi ada juga kebimbangan dalam hati. Kita minta agar Allah SWT berikan ketenangan supaya kita boleh juga melaksanakan urusan harian dalam pada kebimbangan tersebut. Jangan sampai kebimbangan yang menyebabkan kita pun tak boleh nak laksanakan urusan harian kita. Subhanallah. Cantik doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian bahagian keempat doa ni, atau saya kata tadi panjang sikit doa ni. Bahagian keempat, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Allahumma hfazni, ya Allah peliharakanlah aku, ya Allah jagalah aku. Allahumma hfazni min baini yadayya, dari hadapanku, ya Allah jaga aku daripada depanku. Kadang-kadang sedih, bimbang, kita kesihan tengok dalam televisyen ada kenderaan, 2 kenderaan bertembung, kita dengar dalam berita, depan-depan langgar. Minta kepada Allah, kita minta dalam doa, ya Allah pelihara, jauhkan daripada benda-benda bahaya dari hadapan kita. Itu satu contohlah. Banyak sebenarnya benda-benda yang datang daripada hadapan yang boleh menjadi bahaya kepada kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min baini yaday, daripada depan ya Allah kau peliharalah aku, wa min khalfi, daripada belakang aku ya Allah. Apa juga keburukan yang datang daripada belakang, yang menerpa daripada belakang. Tuan-tuan puan-puan fahamlah kot maksud istilah keburukan daripada depan, keburukan daripada belakang. Kita minta kepada Allah, Allahumma hfazni, ya Allah peliharalah aku, jagalah aku. Dari depan ya Allah kau jaga, daripada belakang pun jaga. Iblis pernah berjanji kepada Allah SWT, bila dihalau daripada syurga,
Dia kata, aku akan sesatkan anak Adam, dia akan goda daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas. Iblis dia akan datang. Jadi kita minta juga kepada Allah SWT agar Allah jaga kita daripada depan, daripada belakang, wa min khalfi wa ayyamini, daripada kanan, wa an shimali, daripada kiri, wa min fawqi, daripada atas. Kita minta kepada Allah perlindungan daripada gangguan-gangguan, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan daripada semua arah. Tu. Wa a'udzu bika. Ni bahagian yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan. Wa a'udzu bi'azamatika. Wa a'udzu bi'azamatika, dan aku minta berlindung dengan keagunganmu ya Allah. Maknanya dalam doa ini dimantapkan lagi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sungguh-sungguh nak minta ni. Kalau bahasa sesama manusia ni kita panggil bodek, tapi dengan Allah bukan kita bodek, tetapi kita memuji Allah sebab Allah suka dipuji. Bahkan dalam solat pun kita baca dalam ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi kita berlindung dengan keagungan Allah. Wa a'udzu bi'azamatika. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, min an ughtala min tahti. Min an ughtala min tahti. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar lindung kita daripada dilakukan kejahatan ataupun datangnya kejahatan-kejahatan daripada arah atas. Minta maaf, mintahti, daripada bawah. Maksudnya apa juga kejahatan yang boleh datang daripada bawah, kita minta kepada Allah SWT. Wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti. Kita minta kepada Allah SWT agar melindungi kita daripada sebarang bentuk kejahatan yang datang daripada bawah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, 5 bahagian doa yang kita sempat kongsikan pada pagi ini. Selain daripada doa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Saya kongsikan juga pada pagi ini sebuah doa riwayat Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain, sebuah doa yang Nabi SAW tak tinggal baca pagi dan petang. Saya ulang sekali lagi daripada awal sampai habis doa tersebut. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti. Subhanallah. Rasulullah SAW baca pagi, baca petang. Dan kita bacalah yang lain-lain. Bismillahilladzi. Kita baca yang itu, kita baca ayatul kursi, kita baca 3 kul. Semua ini mudah-mudahan seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW menjadi asbab untuk Allah SWT mengurniakan perlindungan kepada kita dalam setiap urusan kita, dimaafkan segala kesalahan kita, diampunkan segala dosa kita, dipermudahkan urusan kita, mencapai kebaikan semasa melaksanakan perkara tertentu, dan di hujungnya juga kita mendapat kebaikan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT, saya fikir setakat itu dahulu sedikit perkongsian kuliah subuh Maya pada pagi yang berbahagia ini, 21 Syawal 1441 Hijriah. Juga saya mohonkan agar Allah SWT mengurniakan kepada kita kekuatan, keupayaan untuk mengamalkan apa yang kita kongsikan pada pagi ini, kerana doa ini satu benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Kita dapat amalkan, dan agar Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan daripada doa tersebut dan daripada pengamalan doa tersebut juga. Sekadar peringatan untuk diri saya dan kita semua, dah 21 hari bulan Syawal ini, jangan lupa kita ada kurang lebih 8-9 hari. Siapa yang belum selesai lagi puasa 6 hari, cubalah selesaikan. Kejarlah, insya-Allah sempat lagi dalam suasana yang tak ada open house lah kita kata ni. Jadi sempat insya-Allah untuk kita melaksanakan ibadah yang sangat-sangat baik ini. Mudah-mudahan Allah mengganjarkan kepada kita ganjaran seumpama berpuasa selama 1
tahun. Wallahu ta'ala alam. Sedikit perkongsian pada subuh Sabtu 21 Syawal yang mulia ini, mudah-mudahan ada kebaikan daripadanya. Saya mohon maaf kalau salah dan silap, kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa min Allah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid kerana menyediakan ruang untuk saya berkongsi pada pagi yang berbahagia ini, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, atas kesudian dan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti daripada awal sehingga habis. Mudah-mudahan ada manfaat daripadanya. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.